Hari ini, kumpulan kami ingin kongsikan kepada anda tentang kesan pandemik COVID-19 kepada sosio-budaya masyarakat. Baiklah, tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan COVID-19? Sebenarnya, COVID-19 ataupun dikenali sebagai novel coronavirus bermula di Wuhan, China. Dan kalau kita lihat, coronavirus merupakan virus yang kebiasaannya menjangkiti saluran pernafasan manusia. Dan novel coronavirus juga merujuk kepada spesies baru dalam virus, dalam family coronavirus yang belum pernah pun ditemui oleh manusia. Virus ini boleh merebak sesama haiwan dan juga manusia, dan jangkitan untuk virus coronavirus ini adalah sama seperti jangkitan selesema yang lain, tetapi komplikasinya akan jadi lebih teruk kepada golongan yang mempunyai sistem imunisasi badan yang lemah. Antara kesan pandemik COVID-19 kepada sosio-budaya masyarakat adalah perubahan norma hidup. Baiklah, hakikatnya pada hari ini kita sedang bergelut dengan cabaran yang sama, dengan masalah yang sama, bukan hanya di Malaysia, tetapi cabaran ini juga dihadapi oleh jutaan rakyat di seluruh dunia. Kalau kita lihat perubahan norma baharu seperti penjarakan sosial sebanyak 1 meter, pemakaian mask semasa berada di tempat awam, penjagaan kebersihan diri yang rapi seperti membasuh tangan dengan lebih kerap, dan juga pemakaian pembasmi kuman ataupun dikenali sebagai hand sanitizer perlu untuk kita amalkan. Dan selama ini kita tidak pernah pun melakukan perkara-perkara seperti ini. Dan perubahan norma ini penting, bukan hanya semata-mata untuk memutuskan jangkitan rantaian COVID-19, tetapi penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat di negara kita. Kesan kedua yang kita boleh lihat akibat daripada pandemik COVID-19 kepada sosio-budaya masyarakat adalah memupuk perpaduan. Siapa sangka akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan yang digariskan oleh pihak kerajaan dan juga usaha untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 telah memupuk pun perpaduan dalam kalangan rakyat, sebab usaha yang dilakukan oleh semua pihak untuk memerangi wabak COVID-19 telah mengetepikan jurang pemisah antara rakyat Malaysia. Dan sebenarnya keadaan ini secara tidak langsung mengukuhkan lagi perpaduan yang sedia ada dalam kalangan rakyat di negara kita. Kalau kita lihat, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan, ramai rakyat di negara kita sanggup bertungkus lumus, bersusah payah untuk menyediakan bekalan makanan. Ada yang sanggup menyumbangkan wang sampai berjuta-jutaan ringgit tersasul kepada petugas hadapan kita, kepada golongan yang memerlukan, untuk membeli ubat dan juga menyediakan kelengkapan. Dan ada juga yang sanggup untuk menjahit dan juga menyediakan pakaian perlindungan ataupun dikenali sebagai PPE kepada petugas barisan hadapan kita. Sebenarnya keadaan ini telah menunjukkan kebersamaan kepada semua pihak yang bersatu hati dan bersemangat dalam menjayakan usaha untuk memutuskan rangkaian COVID-19 tanpa mengira latar belakang, agama, bangsa dan juga budaya. Seterusnya saya akan meneruskan penerangan kesan COVID-19 mengenai sosio-budaya masyarakat setempat dari aspek pendidikan, agama dan juga budaya. Seterusnya mari kita berbicara mengenai kesan COVID-19 terhadap sosio-budaya di negara kita ini daripada aspek pendidikan. Penularan COVID-19 telah menyedarkan ramai pihak akan kepentingan pembelajaran secara dalam talian. Hal ini dapat dibuktikan apabila kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan tempoh hari bagi memutuskan rantaian COVID-19. Apabila mereka melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan, ini telah memaksa institusi pendidikan seperti taska, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga universiti ditutup. Namun pun begitu, proses pembelajaran seharusnya diteruskan.
Menurut Pertubuhan Pendidikan, Sains dan juga Kebudayaan di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka mengesyorkan para pendidik serta institusi untuk menggunakan kemajuan teknologi semasa untuk meneruskan pembelajaran secara dalam talian. Kini guru-guru mampu untuk meneruskan proses pembelajaran secara dalam talian dengan menggunakan aplikasi ataupun laman sesawang seperti Google Meet, Zoom dan juga Google Classroom. Dengan melaksanakan proses pembelajaran secara dalam talian, kita dapat melaksanakan objektif yang telah ditetapkan dan memastikan pelajar kita tidak tertinggalan meskipun dilanda oleh kemelut ini. Seterusnya, mari kita berbicara mengenai kesan COVID-19 terhadap sosio budaya masyarakat di Malaysia daripada aspek agama dan juga budaya. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia merupakan negara yang mempunyai rakyat berbilang kaum. Disebabkan oleh ini, Malaysia sendiri mempunyai lebih daripada 200 etnik yang mempunyai adat serta kepercayaan mereka yang tersendiri. Isu penularan COVID-19 yang mengejutkan negara kita baru-baru ini telah merubah ekosistem amalan keagamaan serta kebudayaan yang diamalkan oleh masyarakat di negara kita ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan penundaan aktiviti keagamaan seperti solat Jumaat yang telah ditunda ataupun ditiadakan sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan. Menurut artikel berita harian yang telah dikeluarkan pada 19 Mac 2020, Menteri Hal Ehwal Agama Malaysia iaitu Datuk Seri Zulkifli Mohamad telah mengatakan bahawa solat Jumaat akan ditunda sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Aktiviti keagamaan ini merupakan sesuatu yang begitu sinonim dan juga begitu signifikan kepada masyarakat di negara kita ini, khususnya mereka yang beragama Islam. Selain itu, budaya masyarakat setempat juga menerima kesan yang sama di mana hari gawai dan juga hari keamatan yang seringkali disambut dengan begitu meriah telah dibatalkan atas dasar bagi mengelakkan penularan COVID-19. Perayaan Aidilfitri yang seringkali disambut dengan begitu meriahnya bertukar suram apabila COVID-19 berlaku. Kerajaan telah mengeluarkan larangan rentas negeri yang mana ia telah menyebabkan mereka yang tinggal di bandar-bandar besar tidak dapat untuk kembali ke kampung untuk beraya bersama keluarga. Kita dapat lihat COVID-19 yang melanda negara kita ini telah merubah struktur amalan serta tata cara pengamalan budaya serta kepercayaan yang terdapat di negara kita ini. Masyarakat kita kini harus menerima kelaziman yang mana dulu menjadi satu bentuk amalan dalam diri mereka perlu melalui satu bentuk anjakan paradigma di mana ianya harus beradaptasi dengan keadaan semasa. Konklusinya, kesan novel coronavirus telah memaksa sosio budaya di negara kita ini untuk melalui satu bentuk penstrukturan semula bagi memastikan ia mampu untuk beradaptasi dengan keperluan semasa. Sama ada ia mampu untuk membawa kebaikan kepada diri kita ataupun kepada masyarakat setempat, itu tergantung kepada pentafsiran setiap individu dan juga kerjasama yang diberikan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.